Okay, hari ni kita nak share tentang cara dan buka pasang timing chain untuk kereta Pro 2 Myvi Avanza ataupun YRV. Okay, so first kali kita kena tengok ni lah step-step dia. Okay, pertama kita akan buat set piston satu pada kedudukan top. Kedua kita periksa marking crankshaft dan camshaft crankshaft. Lepas tu periksa camshaft loop. Lepas tu keempat kita buat marking sendiri. Yang lima kita buka tensioner. Ini untuk kaedah buka. Okey, atas tu pulley camshaft intake. Ni pada kedudukan tanda dia. Right, camshaft intake, exhaust. Ni untuk pulley. Okey, kita cari untuk first tu cari marking, cari piston nombor satu pada kedudukan top. Pusing. Okey, kita buat top, kita masukkan buka plug satu, kita masukkan screwdriver dalam plug nombor satu. Okey. Okey, kita cari marking. Sini dulu. Ni tak dapat lagi, kita kena cari sampai marking ni duduk kat atas. Ni, kita cabut. Okey, pastikan marking ni kena duduk kat atas. Untuk larikan. Sekejap. Okey, patah balik sekejap sikit. Patah balik sikit. Okey, kita naikkan. Kita tengok sampai kedudukan paling atas sekali. Okey. Alright. Okey, ni duduk atas, dia mula nak turun, kira tu plug duduk top atas sekali ya. Okey. Tu yang pertama, kita set piston duduk paling atas. Lepas tu kita tengok marking ni tegak, dia ada marking sini, kita ada tanda sebab kita nak bagi nampak lagi tanda dia tu. Dia duduk tegak-tegak. Okey. Ni pun tegak. Lepas tu cam loop. Okey, periksa marking ni kita dah buat. Nombor 3 kita buat periksa cam loop untuk exhaust. Ni sebelah exhaust. Okey, cam loop ni dia mesti duduk sebelah kanan, yang ni duduk sebelah kiri untuk intake. Okey, dia punya macam tu. Ni duduk belah sana, ni duduk belah sana. Okey. Lepas tu kita kena buat marking sendiri lah sikit ni, buat marking. Sebabnya kita nak buat marking ni untuk memudahkan kalau kata waktu kita buka timing chain nanti pulley ni dia akan sentak ke kanan. Okey, so kita buat marking ni untuk memudahkan kita tahu kita nak set balik duduk ni. Kalau sini kita tak ada dia punya guide. Bawah pun sama juga. Kita buat tanda dekat sini. Okey, memudahkan kita check balik marking. Okey, itu marking sendiri. Ini bawah pun sama juga buat. Okey, nampak ni pun ni marking. Sebenarnya baru kita buka tensioner. Dia ada satu nut, satu bolt. Buka. Alright. Entah, kita buka. Okey. Okey, tensioner kita nak tolak ke balik. Okey, kita kena tolak yang ni dulu ke belakang. Okay, baru kita boleh tolak untuk kita lockkan balik untuk kita nak memudahkan waktu kita release waktu pasang nanti. Okey. Kita ambil satu ni, kita masukkan untuk kena tahan je ni dulu lah. Okey, tolak dengan belakang ni ya. Baru kita buka timing chain guide sebelah kiri. Buka. Kalau untuk pertukaran dia akan datang yang ini satu-satu, yang ini satu, timing chain satu. Okey. Yang pulley ni bawah. Ni satu. Untuk pertukaran timing chain. Pertukaran timing chain ni selalunya dia buat 500,000 ke atas lah. Lagi tengok pada penjagaan minyak enjin. Kalau minyak enjin jaga, so timing chain dalam keadaan baik. Okey, bila kita dah buka guide dia. Okey, itu. Okey, kita keluarkan. Tak dulu atas sini.
Okey, kita buka guard ni. Okey, dah cabut. Okey, so kita check marking dulu yang kita buat bagi tegak. Ini marking dah lari, sebab ni perlukan marking sendiri ni. So kita akan set pada marking kedudukan asal dulu. Ini pun dah lari sebab dia letak ke kanan. Okey, so kita akan set untuk pemasangan pula. Okey, kalau kata nak tukar timing chain, ini puli ni akan tukar. Okey, buka 3 biji bolt ni. Betul, yang ini sebenarnya oil pump dia. Oil pump bebas, tak ada marking, tak ada masalah. Okey, oil pump okey. Okay, bila pemasangan ni pastikan ni, yang ni ini waktu pemasangan saja Okey, ini akan berada di pada crank punya puli. Ini cam punya puli. Okey, dia akan duduk di tengah-tengah. Okey, ini dia pada crank, dia ada marking sini. Yang marking ni pastikan dia duduk di ni, yang gigi tengah ni kan. Ni gigi tengah ni, dia duduk di tengah-tengah. Sorry. Okey, duduk macam tu. Di tengah-tengah, di antara goal ni dengan goal ni, tengah-tengah. Yang atas ni saya boleh tunjuk satu. Ni marking Ni. Ni marking dia. Okey. So goal dia ni mesti duduk di tengah-tengah ni. Ini untuk waktu kita setting sahaja. Okey. Puli yang satu lagi pun sama juga. Ni sorry, ni satu lagi. Yang ni duduk sini, yang tu pun pastikan duduk tengah-tengah juga. Okey ni. Okey, pertukaran semua. Pastikan key ni dalam keadaan baik. Dia masuk. Elok. Okey, kita dah buat tanda. Okey, kita nak sekarang ni pemasangan pula. Okey. Marking kita injakkan kalau okey, agak-agak okey, tak apa. Ni dulu kita standby dulu. Lepas tu kita masukkan timing chain. Okey, pastikan goal yang sebelah depan. Okey, masukkan saya tunjuk tadi. Dengan pasang guide lagi. Masukkan dia punya ni dulu. Okey. Masuk oil pump dengan bebas, tak ada masalah. Yang ini kita masukkan. Ini kita, okey. Alright. Mula. Dah Okey, kita set. Yang ni dia mesti masuk dalam ni, tengah-tengah dia punya ni. Kita adjust yang crank. Nak adjust. Okey, kita dah masuk yang puli bawah ni. Yang tegak, ini pun kita dah masukkan. Ini kita kena adjust sendiri ya. Kena pakai comb-ring size 14. Masukkan. Okey, betul. Kita kena hold sikit. Okay, baru kita masuk pasang guard ni. Okey, kita pasangkan guard ini tak apa, bagi dia dah ni sekejap bila kita dah masuk tensioner. Okey, dia akan sama. Okey, sebab kita tak masuk tensioner lagi ni, dia duduk kedudukan tak tepat yang sebelah cam intake. Okey, kita masukkan yang ni dulu. Yang ni tak perlu risau, sekejap lagi bila kita pasang tensioner dia akan duduk pada tempat dia. Kita masuk guide yang sebelah intake.
untuk timing chain sebelah intake punya ni. Okey. Kemaskan, tak apa, nanti ada top dia. Okey, baru kita nak standby, kita pasang timing chain. Kita nak pasang untuk tensioner. Okey, kena ubah ni dulu. Ni. Kena angkat. Okey, ni baru kita betulkan balik. So slow. Tarik lagi. Okey, ini baru kita masukkan dia punya bowl. Mana bowl lah? Okey, masukkan bowl dia. Ni nampak ah. Okey, kita masukkan bowl. Nampak ni kedudukan dia dah tegang. Macam ni kita jangan releasekan lagi. Masukkan nut. Kita hold dengan ni. Buat marking, duduk kepada marking yang kita tanda tu. Okey. Ini okey, baru kita releasekan tensioner punya ni. Tensioner timing chain. Okey, kemaskan yang tu. Okey, sekarang ni kalau kita tengok marking duduk dah. Marking ni hanya untuk kegunaan waktu kita pasang timing chain. Okey, ini duduk tegak tengah. Ini pun di tengah. Yang ini pun kalau kita tengok duduk di tengah. Tengah ni. Ini takkan dapat balik tau. Nanti untuk pemasangan saja. Kita untuk guna ni untuk pemasangan saja. Okey, so untuk lebih ni kita akan pusing crankshaft ni 2 pusingan. Crankshaft ni pusing 2 pusingan. Ingat yang ni tengok pada marking dia. Atas, marking intake atas. Kita buatlah tanda sedikit. Kat kawasan ni di antara gigi ni, yang gigi di body ni pun sama juga, kita buatlah tanda dengan liquid paper di body. Sini pun kita buat tanda dengan di body. So dia akan membantu kita waktu pemasangan. Okey. Kena buat tanda sendiri. Selain pada kita ada marking ni, kita ada marking kita juga yang ni. Okey. Ini kaedah buka, dan tadi yang tutorial untuk pasang saya cakap terus tadi. Okey, boleh ikuti video saya tu. Okey, jangan lupa kita kena pasang untuk cover guide bawah crank pulley tu 2 biji bolt. Okey. Kena ikat. Key ni kena hati-hati. Key ni kena masuk di tengah-tengah ni. Waktu kita buat tu takut jatuh. Penukaran timing chain ni. Ni timing chain satu. Pulley ni dia akan bagi 2 kiri dan kanan dengan pulley ni. Okey. Okey, so sekarang untuk pengesahan akhirnya kita buat 2 pusingan ni sampai jumpa marking balik atas. Okey. Buat 2 pusingan. Jaga tu, takut jatuh key. Balik. Okey, satu lagi pusingan. Okey. Kalau dia tak bersentuh di antara valve dengan ni okey lah. So kita tengok marking balik. Marking bawah tu yang kita buat. Okey. Kita buat tu marking apa? Marking ni di atas sama. Marking di tepi tu pun sama. Marking di bawah tu pun sama. So dapat. Nak yang ni abaikan dah. Ni yang gold ni memang kena abaikan dah, sebab ini untuk pemasangan sahaja. Okey, untuk kita punya guideline pemasangan. Pusingan tu kita buat supaya kita dapat tahu valve tak bersentuh dengan piston. Valve tak bersentuh dengan piston, maksudnya okey lah. Kita buat pusingan untuk kita punya last check. Sekarang ni dia ada torque ni. Sekejap lagi saya tunjuk berapa torque dia. Ni torque, ni ada torque. Okey. Tak boleh main ikat saja. Alright. Okey, untuk camshaft punya sensor, dia menggunakan pulley ni. Dia ada bahagian depan. Ini jangan tersalah pasang sebab
Ini belah belakang dia ada tulisan F ni. F ni mesti ke depan. Yang ni mana ke depan, ikut AK dia tu. Okey. Ini kalau patah salah satu memang tak boleh pakai sebab dia nak detect untuk crankshaft punya sensor. Yang ni punya peranan. Okey, untuk top dia punya guide timing chain yang bahagian bawah ni 15 kg hingga 23 kg. Kita pakai top. Okey. Newton meter ini boleh cari ataupun jenis guna lain, kita orang guna yang ni ya. Untuk ikat dia punya tu. So kita ambil lebih kurang 20 kg. Kita ambil average saja, tak perlu ambil macam tu. 15 kg hingga 23 kg. Yang ini kita tengok ikat 20 lebih-lebih. Okey lah. Jom try 23 dapat. Okey ngam. Okey, yang bor ni 10. Dia pakai 10 kg ya. Ini pun 10. Dia lebih kurang je lah. Ini boleh ikut kekuatan tangan je sebenarnya. Okey. Alright. Dapat. Ini top. Okey. Dia punya top. Okey. Dah ada okey, 10 agak-agak je. Okey. Betul ni. 2 biji. 10. 10 Newton meter ataupun kg boleh. Okey, itu saja. So set dah cantik dah semua. Tak ada masalah. Kita boleh pasang yang lain. Tak ada apa lah.